Pemimpin umpama merak kayangan, hidup mewah serba kilauan, senang di hati negara aman. Lompat sana sini menjadi amalan. Rakyat umpama gagak di rimba, hidup susah serba kurangan. Dari dahulu hingga sekarang, apakah nasib, apakah esok masih ada? Quality. Assalamualaikum dari Pancur Emas A to Z. Saya S. Wahid Azan mengucapkan salam kualiti, salam sejahtera, dan kita bersambung lagi bersantai bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, permasalahan yang dialami oleh negara Malaysia tercinta kita kini hari amat memerlukan golongan pemimpin-pemimpin yang berwibawa, dan mereka mestilah mengamalkan prinsip-prinsip yang boleh memajukan negara, rakyat seluruhnya. Di sini kita ingin mempamerkan maupun berbincang tentang satu falsafah, filosofi tentang 7 tabiat maupun the 7 habits of highly successful people. Saya percaya ramai di antara kita yang pakar-pakar dalam bidang motivasi dan lain-lainnya. Tapi sekiranya pemimpin-pemimpin kita tidak ambil satu perubahan, sikap yang berubah untuk benar-benar membawa negara Malaysia ini kepada kemajuan yang sebenarnya, bawa Malaysia ini kepada ekonomi yang sebenarnya sepatutnya, membawa Malaysia yang berbelang kaum kepada suatu situasi yang semua kaum, semua bangsa, semua golongan rakyat dapat hidup dengan sepatutnya. Bukan sahaja golongan-golongan yang elit-elit seperti pemimpin yang kita tahu yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi kita perlulah ada pemimpin-pemimpin yang principle minded maupun mereka yang mempunyai fikiran yang berprinsip. Ada 7 ciri kualiti mereka yang principle minded. Yang pertama disebut dahulunya juga, mestilah berproaktif. Semua tahu apa maksud proaktif, tetapi untuk mengamalkannya, untuk menghayatinya, untuk benar-benar menjadi seorang yang proaktif, rakyat jelata ramai yang proaktif, di mana kita lihat kalau tidak mereka pergi tanamkan padi, maka tidak adalah nasi bagi kita semua untuk kita makan, beras Kalau tidak ada rakyat yang proaktif mencari rezeki dari subuh lagi sudah keluar rumah masing-masing untuk kejar ke tempat kerja untuk mencari rezeki. Untuk itu secara tak langsungnya membangunkan ekonomi negara. Ada pendapatan negara.
ada pendapatan diri. Tapi pendapatan diri sekarang ini amat mengecewakan, ya. Tidak pendapatan yang sepatutnya. Ya, gaji minima amat tidak maulah kita dengar ataupun kita diberikan. Ya, bukan gaji minima. Gaji sepatutnya. Gaji minima ni untuk mereka yang datang asing lah. Boleh. Kerana mereka amat mudah. Berbasikal. Ya, makan apa sajalah, ya. Cara tinggal rumah mereka apa sajalah, ya. Tapi untuk rakyat negara Malaysia, rakyat kita, ya, bukan golongan elit, golongan-golongan yang mampu saja, tapi golongan-golongan yang biasa perlu mampu membeli kediaman-kediaman sendiri, kenderaan-kenderaan sendiri dan lain-lainnya. Dan seterusnya, orang yang berproaktif ini, ya, kalau rakyat bersifat proaktif, kenapa pemimpin-pemimpin kita yang bergelar, yang berkuasa tidak mempamerkan ciri berproaktif ini? Lihat saja negara-negara yang maju, betul-betul majulah. Ya, tak perlu kita nak hurai-huraikan di sini kerana mereka tahu. Ya, yang berkuasa ini tahu bagaimanakah caranya seorang pemimpin yang proaktif melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Jadi tolonglah pemimpin-pemimpin belajar. Kalau tidak tahu, belajar. Saya percaya mereka sudah tahu. Be proaktif, berproaktif dalam menjalankan tugas. Dan seterusnya, kita hendaklah melaksanakan tugas dengan prinsip bermatlamat. Ya, maksud dia begin with the end in mind, ataupun kita ada lihat apa yang kita nak capaikan, apakah matlamat yang hendak kita capaikan untuk negara Malaysia, untuk rakyat Malaysia seluruhnya. Ya, bukan hanya segelintir maupun mereka-mereka yang di jabatan-jabatan tertentu, bukan. Semua rakyat di Malaysia ini perlu menjadi matlamat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, tidak ada garisan maupun tidak ada benteng-benteng, ya. Semua rakyat mestilah didahulukan. Semua rakyat mesti didahulukan. Jadi matlamat kita apa? Untuk mencapai kejayaan, ya, untuk negara, bangsa, ya, dalam semua sudutlah. Ekonomi, kemasyarakatan, ya, perbelanjaan, ya, keuntungan bersama dan lain-lainnya. Tak perlu saya hurai di sini, semua dah tahu dah. Tapi ini saya hanya sekadar menyentuh, ya, apakah kekurangan dari pemimpin-pemimpin kita. Kita suka pemimpin kita, tapi mereka kena ada matlamat untuk mencapaikan kepada negara dan kepada rakyat jelata. Seterusnya, dalam mereka memikirkan, ya, kemenangan untuk semua. Think win-win, ya. Win-win. Bukan menang untuk saya saja, untuk menang pemimpin saja, untuk menang golongan itu saja, tertentu saja, bukan. Kemenangan ini adalah untuk semua pihak. Ya, tak kira atas bawah, kiri kanan. 360 darjah, ya. 360 darjah semua ambil kira. Win-win. Ini bukan soal main loteri, untuk berjudi, untuk win-win, bukan. Ini adalah cara pemimpin yang bergelar sebagai principle minded, ya. Kita panggil wakil-wakil ataupun yang berkuasa yang mempunyai pemikiran yang berprinsip. Hendaklah mereka memikirkan tentang kemenangan kepada semua pihak, semua golongan, semua bangsa, seluruh rakyat Malaysia. Begitulah kita hendakkan. Dan seterusnya, kita mesti faham, ya,
masalah yang dihadapi, kita sendiri kena faham. Pemimpin sendiri kena faham masalah rakyat, masalah negara. Bukan sekadar faham tapi seperti ada saya tengoklah, saya share, ada telinga tapi tak dengar, ada mata tapi tak lihat, ada mulut tapi tak bercakap yang betul. Tak faham masalah rakyat, tak faham masalah negara. Susah-susah. Tak faham. Saya tahu ya, kalau kita belum pernah rasa susah, macam mana kita nak faham apakah susahan itu? Kalau kita sentiasa golongan yang berada ya, silver platter lah ataupun gold platter, apa nak sebut. Tapi kalau kita tidak mau memahami ya secara nyata ya, realiti masalah rakyat, masalah negara, kita masih beromong-omong, kita masih di golongan-golongan merak kayangan. Bagaimana kita nak selesaikan, carikan solusi ya untuk masalah ni? Jadi fahami dahulu masalah yang nak kita atasi, nak kita cari solusinya, dan barulah kita boleh teruskan kita punya mandat maupun kita punya usaha untuk nak dapat memahami ya, menjiwai masalah yang dihadapi oleh negara dan rakyat seluruhnya. Dan yang nombor 6 ya. Dia ada 7. Kita sebut nombor 6. Ini synergy. Synergy maknanya to synergize. Maknanya kalau kita tengok kepada sukan-sukan antarabangsa, kena synchronize kan, swimming. Kita tengok bagaimana satu gerakan tu pergerakan beramai-ramai lah. Synergy is about a team effort. Maknanya pasukan. Maknanya bekerjasama. Rakyat bekerjasama dengan pemimpin. Pemimpin bekerjasama dengan rakyat. Tapi synergy ni mestilah satu pergerakan yang cantik dan yang berkesan untuk menghasilkan apa yang kita nak capaikan, matlamat tu. Tapi kalau rakyat arah kiri, pemimpin arah kanan, ataupun atas, bawah dan sebagainya, tak ada synchronization, tidak ada sinergi, tidak ada persamaan di situ. Bagaimana negara nak jadi maju? Ya, mudah aja untuk difahamkan. Kalau semua berjalan satu arah, ya, maka seperti mana Malaysia ataupun negara kita mencapai kemerdekaan, semua jalan satu arah, maka matlamat kita untuk merdeka dicapai. Tetapi kalau hanya kucak-kacir, kita tidak akan mencapai merdeka sampai kini hari. Tapi syukur ya, kita merdeka. Kerana apa? Ada sinergi. Ada pergerakan yang sinergi ke arah satu arah. Ya, itu basic, yang asas. Ini asas, bukan perkara yang luar biasa lah ataupun susah. Tidak, amat mudah. Dan last kali yang ketujuh ya, dalam bahasa Inggerisnya kita sharpen the saw. Ini bermaksud berkemajuan. Sentiasa ya, kita kena mengasah. Ya, maknanya bukan sahaja sudah dilakukan satu-satu tugas itu, tanggungjawab itu, maka selesailah. Bukan, sebagai pemimpin tidak ada selesai. Tidak ada penyelesaian, tidak ada end, tak ada macam nak putar 400 meter, 100 meter, maka tamat. Tidak. Sebagai pemimpin, selagi mana hayat dia dikandung badan, dan mereka sebagai pemimpin yang bergelar yang berkuasa, yang mempunyai kehidupan yang amat senanglah ya. Selagi mana rakyat jelata tidak mencapai matlamat negara,
matlamat negara untuk negara maju, rakyat semua golongan maju. Maka tidak ada garis penamat bagi pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin tidak mahu laksanakan perkara-perkara ini, 7 perkara ini, maka tolonglah, janganlah sibuk nak jadi pemimpin. Hanya nak jadi yang berkuasa, ya. Maaf cakaplah, kenyang sendiri. Maka Malaysia tidak akan selama-lamanya menuju ke arah kemajuan. Jadi itu seberengkaslah untuk kali ini. Dan syabas kepada pihak semua pihak kerana negara kita telah merdeka, berdaulat. Dan kita telah mencapai banyak perkara yang kita boleh rasa kagum. Tapi kita punya perjalanan masih jauh. Tugas-tugas pemimpin yang berkuasa perlu diubah, perlu mendapatkan atau perlu memikirkan, perlu mengambil satu tindakan yang drastik, tapi bukan drastik negatif tau. Drastik positif. Saya percaya rakyat Malaysia amat mencari semua pemimpin-pemimpin, tetapi pemimpin tolonglah melihat kepada keperluan negara, keperluan bangsa, dan segala-galanya boleh kita capai dengan adanya sinergi, dengan adanya bersepakatan, dengan adanya bekerjasama antara pihak pemimpin yang berkuasa dengan rakyat yang sepatutnya hidup bersama. Tinggi, orang kata kalau kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Dengan itu merdeka. Seperti biasa kita berpantun. Pengantin baru bergelar Raja Sehari. Berpakaian seragam indah, bak pinang dibelah dua. Sayang nasib negaraku Malaysia kini hari. Adanya pemimpin durjana, golongan muda dan tua.